Tentu kita tidak dapat lepas lari daripada membincangkan tentang situasi yang menyelimuti kehidupan kita kini, iaitu berkait tentang COVID-19. Dan di sana sini polemiknya, ada pihak yang mula menuding, mengkritik dan memberikan saranan perlunya suatu pendekatan yang bersifat all of the government's approach, maknanya melibatkan segenap lapisan jentera kerajaan. Tetapi menariknya, counter naratif yang dibawakan oleh Perdana Menteri sebaliknya menyatakan kita perlu memberikan suatu impetus kepada gerakan all of the society approach. Saya kira itu satu naratif yang lebih tinggi dan penting untuk kita memahami bagaimana menggerakkan segenap lapisan masyarakat itu, tentulah dengan kita memberikan pemerkasaan. Justru pada malam ini selama 1 jam, bahkan 1 jam, kita akan berbincang tentang ini, bagaimana program memperkasa komuniti bagi kita menangani COVID-19 ini akan dapat ditangani. Anda boleh berinteraksi bersama kami di pentas ini, di Bicara Naratif. Nanti boleh memanfaatkan Facebook Live kami dan begitu juga anda yang menonton di saluran berita RTM dan juga My Freeview 123. Dan saya sangat bersyukur pada malam ini kerana dikurniakan dengan regu panelis yang mewah. Semua punya tengoklah senyum awal-awal lagi panel saya. Apa lagi yang perlu saya tanyakan kalaupun tidak membuka langkah dan mempersilakan pencaknya ketiga-tiga panel saya malam ini. Di sebelah kiri saya Datuk Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Datuk, Assalamualaikum. Di tengah-tengah Datuk Zainal Abidin Abu Hassan adalah Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Datuk, Assalamualaikum. Dan di hujung sekali Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah NADMA atau Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan tentulah begitu sibuk sekali. Saya sempat bertembung dengan Datuk Zainal tadi. Saya kata adakah work from home? Dia kata tidak, KSU kena datang juga. Jadi bergegas ke sini. Terima kasih tuan-tuan dan saya menganjurkan kepada semua yang menonton boleh juga berinteraksi, bertanyakan soalan, memanfaatkan FB Live kami iaitu di Berita RTM. Bagaimana? Kita mulakan langkah dengan NADMA terlebih dahulu saya kira untuk memberikan makro. Makro. Tengok semangat. Tak nampak penat Datuk ni. Steady. Kalau bercakap soal pemerkasaan komuniti ini, apa yang perlu kita faham bila bercakap begitu? Terima kasih kerana memberi ruang untuk kita bertiga regu ni bercerita mengenai tajuk yang amat penting, sebab kalau kita tahu sejak daripada dahulu lagi kita sudah bercakap mengenai pakailah mask, penjarakan sosial dan macam-macam yang kita dah laksanakan secara bersemuka, secara kita kalau kita tengok dalam TV pun kerap keluar, tetapi apa lagi yang tak kena? Kan banyak yang kita dah cerita. Dan saban hari kita duduk di hadapan TV, kita melihat bahawa kes COVID ni makin naik. Apa lagi yang tak kena? Itu yang kita cuba merencanakan. InsyaAllah dalam malam ini cuba menghuraikan beberapa perkara yang kita cuba sampaikan. Kalau NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, orang selalu asosiatkan dengan banjir. Jarang orang tengok COVID. Sebenarnya COVID tu merupakan bencana. Dan apabila COVID, kes-kes COVID ini, COVID-19 ini bermula, NADMA lah merupakan orang yang menyambutnya, yang menyusun gerak langkah dan sebagainya. Ini merupakan bila kita nak maklumkan bagaimana hendak kita menangani secara yang tadi whole of society approach. NADMA jugalah yang sebenarnya diberi tanggungjawab untuk melaksanakan. Kita bermula sejak tahun lepas lagi, pada bulan Ogos yang lalu, kita cuba membudayakan norma baru ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri melancarkan satu program yang agak gemilang pada bulan 8 di Pagu. Tetapi selepas itu kita banyak program. Saya jangka bila kita menghitung dalam 12,000 aktiviti yang telah kita laksanakan. Tetapi kebanyakan aktiviti yang kita laksanakan ini merupakan orang kata apa, top down. Agensi kerajaan pergi bagi tahu, buatlah. TV pun kadang-kadang digital message pun cerita, tolonglah SOP dan sebagainya. Dan banyak melibatkan NGO, banyak melibatkan agensi kerajaan. So saya merasakan bahawa ini mungkin top down agaknya tidak berapa kena caranya. Kan sebab kita kerap memberitahu orang tolonglah. Dan sudah masanya kita nak melihat cara lain. Ia boleh dilaksanakan. Macam saya cakap tadi, ada 29 kementerian dan agensi NGO yang terlibat.
12,000 aktiviti, program macam-macam yang kita laksanakan. Okey. We spend money on that. Hatta daripada kerajaan negeri pun kita libatkan, kerajaan persekutuan kita libatkan, dan banyak lagi pihak-pihak yang kata yang mahu melibatkan diri supaya rakyat faham. Kita pergi ke pasar malam, kita pergi ke pasar ke mall-mall. Kita pergi, kalau kita ke RNR pun nampak banting besar yang kata penjarakan sosial dan sebagainya. Kita dah buat laksanakan dah. Ya. Target kita semasa itu kita bagi kepada 10 kumpulan, iaitu penjawat awamnya, pendidiknya, golongan agamawannya, industri keluarga, macam-macam lah kita dah approach. So apabila kita membuat sedikit kaji selidik, mungkin approach tu hendak kita terbalikkan. Okey. Bottom up. Bottom up. Bottom up ni mungkin satu formula yang agak berkesan lah. Daripada Ogos 2020 hingga Januari 2021 kita try top down approach. Sekali ini kita akan melibatkan lebih banyak pemerkasaan kepada komuniti. Apabila kita bercerita mengenai pemerkasaan, maksudnya kita nak meningkatkan kapasiti komuniti untuk membentras COVID-19 daripada bawah, melibatkan semua golongan yang betul-betul orang kata boleh memainkan peranan. Tok imamnya lah. Bayangkanlah kalau Tok Imam cakap, takkan siapa nak lawan kan? So Tok Imam kita libatkan, cikgu-cikgu kita libatkan, ketua kampung dan pelbagai pihak yang betul-betul ada peranannya dalam masyarakat. So di sini pemakasaan maksudnya kita meningkatkan kapasiti mereka, keupayaan mereka untuk menilai apakah yang mereka ada, apakah kekuatan masyarakat itu, apakah background masyarakat itu, dan apakah yang boleh mereka sumbang untuk mereka sama-sama melibatkan diri dalam membentras COVID-19. Bahannya sudah banyak. Kita dah buat research daripada segi poster, dari segi video dan sebagainya. Di sini kita nak meminta bahawa masyarakat, ketua-ketua komuniti untuk memainkan peranan mereka secara aktif. Terus menerus. Nampak orang berlonggok, dia tahu macam mana nak tegur. Bahasa nak menegur macam mana. Community based surveillance contohnya. Kalaulah ada masyarakat-masyarakat yang macam sihat tak sihat, ambil indah, pergi rumah dia. Apa khabar, kenapa? Kalau ada masalah, kita panggil klinik untuk lihat. Jangan tunggu, mungkin dia pun terkena dan dia tak tahu maklumat mengenai apa itu COVID-19, apakah gejala-gejala dalam COVID-19. Itu yang kita kata, kita nak memerkasakan komuniti untuk sama-sama terlibat dengan pihak kajian. Tak payah lagi lah penguatkuasa nak datang bawah, nak buat tugas je. Kali ni kita minta mereka sama-sama terlibat dalam usaha inilah. Pendekatan yang bottom up. Di awal tadi Dr. Amin menyebutkan soal menyambut, tapi sambut tak sambut ni bergantung tangan ada dua je. Sebab banjir pun dia juga, COVID pun dia juga. Tak apa, itu saya usik kemudianlah kita tangani ya. Tapi kita ada dua ni Dr. Amin. Kita ada KPLB, kita ada KPKT. Mana dulu perlu sambut big picture daripada Dr. Amin tadi? Kita rakan kita ada yang daripada community urban, Kota Bandar, dan ada juga daripada community luar bandar. So kita bagi luar bandar dulu. Luar bandar dulu lah. Luar bandar dulu. Dengan pendekatan ini Dr. Jalani digambarkan tadi bottom up approach, dan kita tahu masyarakat luar bandar ini kemasyarakatannya, kejelekitannya, esprit de corps-nya lebih kuat. Kononnya lah, kalau masih saya kira Datuk lebih maklum lah. Bagaimana kita boleh leverage elemen itu dalam konteks bila pendekatannya bersifat bottom up begini? Terima kasih Tuan Syed dan juga TM kerana memberi ruang kepada kita untuk kita share lah, ataupun berkongsi pengalaman dalam konteks kami di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya tidak boleh lepas lari dari segi membicarakan isu dalam pemerkasaan ini dalam konteks dasar. Kerana kementerian itu kekuatannya adalah pada dasar. Kerana dasar itulah yang akan menentukan bagaimana pelan-pelan tindakan untuk kita laksanakan di peringkat akar umbi ini. Jadi kembali kepada dasar ini, kita melihat bahawa dalam konteks dasar pembangunan luar bandar yang telah pun kita lancarkan pada tahun 2 tahun yang lalu, telah pun kita lancarkan, dan ini menjuruskan kepada 23% penduduk
Malaysia kerana masyarakat luar bandar yang sekarang ini berdasar kepada statistik lebih kurang dalam 7.8 juta masyarakat yang berada di luar bandar ataupun statistik yang kita dapati. Jadi fokus kita dalam antara 10 teras yang telah pun kita gariskan di bawah dasar mengenal luar bandar itu adalah elemen penyampaian, sistem penyampaian perkhidmatan dan juga kesihatan dan juga kesejahteraan komuniti. So salah satu daripada komponen itu adalah kesihatan dan kesejahteraan komuniti kerana kita percaya kalau masyarakat kita ini sihat dan dengan adanya kesihatan yang baik, kita ini akan memastikan bahawa dalam konteks keharmonian kehidupan kita dalam membasmi apa jua masalah. Sehubungan itu kita memberi penekanan dari segi aspek apa yang kita kenali sebagai social capital ini. Kerana social capital ini amat mustahak. Dan perkara ini bukan baru di luar bandar. Dari zaman dahulu pun kalau kita tengok dalam empire kerajaan yang telah tertubuh zaman dahulu pun memang menumpukan aspek social capital ini. Jadi di negara kita ini dari segi aspek institusi social capital ini dah ada. Kita tahu bahawa di kampung ada kita punya ketua kampung, kita ada kalau di negeri itu kita panggil Tok Empat. Ataupun kita ada dipanggil jawatan kuasa surau, kita ada dipanggil sebagai belia punya penubuhan sebagainya dan juga berbagai-bagai. Jadi institusi ni saya lupa institusi pengulu contohnya. Kan ini telah berlaku lama. Jadi dengan adanya institusi-institusi ini yang menjadi sebagai elemen social capital itu, saya percaya bahawa elemen komuniti ini dapat kita perkasakan. Dan bagi tujuan itu juga kalau kita lihat bahawa dalam konteks COVID ni, KPLB telah menyaut seruan kerajaan sejak daripada mula lagi. Malah sebelum itu, kerana sebelum ada COVID pun kita ada masalah lain, contohnya masalah wabak anjing gila di Sarawak yang berlaku sebelum ni. Jadi kita juga memberi penekanan dari segi aspek-aspek ini dengan mencari jalan macam mana. Jadi kerjasama kita dengan pihak NAKMA dan juga pihak agensi-agensi yang berkaitan serta kementerian-kementerian ini amat rapat sekali dalam menyelesaikan, kerana kita tidak melihat ia dalam bentuk yang silo. Kerana keadaan ini walaupun berlaku di luar bandar, dia akan merebak ke bandar ataupun ke bandar akan pergi ke luar bandar. Jadi dia memang ada pertalian dan tidak boleh kita pisahkan sama sekali. Jadi inilah yang saya ingin memberi penekanan bahawa elemen penekanan dari segi aspek social capital khusus kepada institusi-institusi yang ada di peringkat akar umbi ini harus kita mantapkan. Jadi dengan ada pemantapan ini, insya-Allah mereka sendiri boleh mengambil tindakan. Contoh melalui apa yang Datuk Amin katakan tadi, dipanggil social apa dipanggil tadi? Social capital. Macam community policing contohnya, community surveillance dan sebagainya. Ini boleh dibuat dan tak perlulah pihak kerajaan ataupun pihak penguatkuasa untuk melakukannya kalau kita sendiri boleh memainkan peranan ini. Jadi saya amat percayalah dalam konteks begini kita telah pun ada di peringkat luar bandar focal point kita yang berada di segenap pelusuk negara ini, di peringkat mukim, di peringkat kampung, di peringkat daerah kita dah ada. Jadi kalau kita gerakkan aspek tabik urus di setiap level yang ada ini, saya percaya bahawa usaha untuk kita perkasakan komuniti ini dalam menangani aspek COVID-19 ni boleh kita lakukan, dan bukan satu benda yang retorik tapi benda yang betul yang boleh kita lakukan. Menariknya kerana Dr. Amin tadi mengatakan ada dua ni, satu yang luar bandarnya dan satu lagi yang settingnya urban. Ditujuk kepada KPKT ni kerana kita tahu set nilainya pun tak sama. Di luar bandar ni mungkin dah ada struktur-struktur seperti yang digambarkan tadi. Jadi bagaimana pula penekanan ataupun pendekatan dibawakan oleh KPKT? Kena tahan nafas dulu, kita masanya untuk ke table rehat, dan setelah itu kita cuba melihat apakah pandangan awam di Facebook berkait tentang pemerkasaan komuniti ini. Okey, bercakap tentang pemerkasaan komuniti di dalam menangani COVID-19 ini, dibawakan secara langsung bicara naratif 3 panel kami bawakan, iaitu Ketua Pengarah NAKMA sudah pun membicarakan tadi tentang the big picture, bagaimana pendekatan baru ini bersifat bottom up, bukan lagi top down seperti mana sebelumnya, dan disambut pula oleh KSU KPLB seketika tadi melihat bagaimana social capital yang sedia ada di kawasan luar bandar itu akan diperkasa, dimanfaatkan. Dan saya gantung satu soalan kepada KSU Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. Gambarannya kita ada wakil yang mungkin memberi
memberikan gambaran masyarakat luar bandar dan KPKT kelihatan settingnya lebih urban. Juga menyambut Pamuji Him di Facebook mengatakan pendek kata semua lapisan masyarakat berganding bahu dengan agensi yang sedia ada untuk memerangi COVID-19. Tapi kalau dalam setting KPKT pula, melihat kepada expectation dan nilai urban itu, urbanisasi itu, bagaimana concern itu, keprihatinan itu ditangani dengan strategi yang diperkenalkan kementerian? Datuk. Terima kasih Tuan Syed. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput kami dalam program ini. Saya ingin menekankan bahawa agenda pemerkasaan komuniti ini bukan baru sekarang kita bincang. Okay. Sebenarnya di dalam daripada peringkat awal lagi apabila kita kenalkan PKP, antara concern kita pada masa itu bersama-sama dengan agensi lain dalam mesyuarat di MKN ialah bagaimana kita untuk memperkasakan komuniti, khususnya di kawasan bandar. Sebagai mana kita sedia maklum, 76% atau 77% daripada penduduk negara ini di dalam kawasan di bandar atau di kawasan perbandaran. Yeah. Dia punya setup dia berbeza. Kan kalau tadi Datuk Jani mengatakan luar bandar, tapi di bandar dengan 73%, 76% daripada masyarakat kita berkawasan perbandaran dan dengan setup yang berbeza. So kita perlu tangani, kita dari awal lagi kita sedia maklum memang kita perlu tangani bagaimana untuk kita memperkasakan mereka. Kerana tidak mungkin agensi kerajaan boleh mencapai kepada semua setiap individu masyarakat itu untuk memastikan mereka memahami pada ketika itu dan membudayakan norma baru itu. Oleh sebab itu kita telah dah memang daripada awal pun kita dah ada kita punya SOP yang bagaimana untuk sebagai sebut top down approach tu, bagaimana masyarakat boleh berfungsi untuk mengamalkan budaya-budaya baru ini. Di Kementerian PKT kita ada 3 segmen yang kita perlu tangani. Satunya melalui PBT yang fokusnya ialah kepada kita khusus kepada bagaimana untuk memastikan komuniti meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan SOP yang perlu dikawal. Masyarakat yang terkesan dengan PKP, khususnya yang dalam sektor yang non-formal, penjaja, termasuklah peniaga-peniaga kecil yang berniaga di pasar pagi, di pasar awam. Itu kita dah sediakan SOP dan mereka alhamdulillah mereka telah memudayakan mengamalkan hingga kalau kita lihat sekarang, kalau kita pergi pasar pagi, kita pergi pasar malam, budaya itu telah diamalkan dan dikuatkuasakan oleh masyarakat itu sendiri melalui PBT. Dan segmen ialah yang direct kepada concern juga direct daripada kementerian ialah komuniti PPR, kawasan perumahan rendah ni. Di negara ini kita ada 90 PPR yang sebahagiannya diuruskan sendiri oleh Kementerian KPKT dan juga di negeri ada juga yang diuruskan oleh negeri. So yang ini kita sediakan SOP daripada awal. Bagaimana untuk menguruskan kerana mereka dalam suasana PPR ni dalam kawasan yang padat, mungkin rumah pun bila semua orang dah ada berada di rumah mungkin dan sesak. So memang kita konsep dari awal dan alhamdulillah setakat ini dengan SOP semua itu kita nak kata kita berjaya sepenuhnya mungkin belum lagi. Tapi kalau kita lihat dari statistik the Complex Council PPR, saya rasa sampai sekarang kalau mungkin saya tidak ada data yang tepat, tapi setakat data yang saya tahu tidak ada kes di mana the whole complex kena lockdown. Saya rasa tak ada. Mungkin ada di kawasan negeri yang bukan di bawah pengurusan KPKT, mungkin because data ini yang sahihnya ialah daripada Kementerian Kesihatan. Tapi setakat yang kita urus itu tidak ada. So menunjukkan apa yang kita telah cuba terapkan daripada awal berlaku. Cuma cabaran kita sekarang lah untuk memastikan
bagaimana budaya ini terus diterapkan dan terus diamalkan dan dikuatkuasakan oleh mereka sendiri. So itu yang menjadi agenda kita seterusnya lah, sebagaimana yang Datuk Amir cakap. Dan saya yakin berdasarkan dah hampir setahun, dah 10 bulan kita dalam tempoh mengamal ini, masanya untuk kita memberi keyakinan kepada komuniti untuk mereka menguatkuasakan. Dari segi amalan, dari segi kaedah, kefahaman, saya yakin mereka sudah faham. Sekarang ni bagaimana untuk kita memastikan komuniti itu terus bergerak dan menguatkuasakan sendiri tanpa kita memberi arahan. Itu agenda kita seterusnya. Saya nak berbalik kepada Ketua Pengarahan Anmar kerana messaging kita, apa bentuk mesej yang kita sampaikan kepada penonton. Pemerkasaan ini selalu dikaitkan dengan undang-undang. Tetapi tadi kita menggunakan beberapa istilah yang sifatnya social science seperti social capital, social surveillance. Surveillance itu sendiri pun mungkin memerlukan perimeter undang-undang. Di kampung mungkin orang masih menghormati. Ketua kampung marah, cabut lari semua. Di bandar polis pun kena lawan. Jadi dua set nilai yang tak sama ni. Bila kita bercakap soal pemerkasaan ini, tadi kedua-dua KSU mengatakan bahawa ia sudah entrench, sudah sebati lama. Cuma hari ini kita nak meletakkan settingnya di dalam menangani COVID-19. Kita belum cakap banjir lagi. Banjir Datuk kena datang semula lah. Sebab itu tajuk kemudian. Social capital, memerkasa tanpa ada perimeter undang-undang, pembudayaannya. Ini semua benda yang besar ini. Datuk Amir. Kalau dalam setting yang agak bebas, maksudnya kita perlu mengandaikan bahawa setiap orang perlu memainkan peranan. Mudah nak cakap. Setiap orang ada peranan masing-masing dan boleh melaksanakan. Tetapi kadang-kadang mereka tertanya, apa yang nak dikuatkuasakan? Apa yang sebenarnya berlaku? Jadi yang penting dalam masa ini, kita tahu COVID-19 otoritinya ialah KKM. Semua knowledge, semua pengetahuan, know-how semua ada dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di situlah kita minta Kementerian Kesihatan. Mereka ada special department yang akan cuba translatekan kepada bahasa yang mudah dipaham. Dan apabila kita dapat memahamkan, sama ada di dalam setting urban, sama ada di dalam setting luar bandarnya tadi, so mudah untuk kita bagi tahu, okey, COVID-19 bahaya dia lah A, B, C, D, E, F, G. Sebab orang tak rasa, orang tak tahu. Jadi kita boleh tunjukkan live example, benda-benda yang betul-betul berlaku. Mungkin orang yang dah terkena tu bercakap. Jadi kita boleh simpati, kita boleh menghayati untuk kita menegur orang lain. Kemudian keduanya, macam mana nak tegur? Takkanlah, kalau di rural macam Tuan Syed cakap tadi, ketua kampung berdehem, semua orang berkabut. Cabut semua. Semua cabut. Kat sini, kalau di urbannya, bagaimana caranya? Itu, dan ada dua penterjemahan. Bagaimana kita nak menguatkuasakan yang tadilah, yang apa nak menegur COVID-19, pemerkasaan tadi. Jadi mungkin di situ kita bagilah mungkin orang-orang yang berpengaruh. Kalaulah dalam mesej-mesej yang sebelum ni kita menggunakan influencer dalam urban setting kan, orang yang ada pengaruh, orang kata apa ni, selebriti dan sebagainya, ini mungkin boleh mempengaruhi peranan kita yang nak dimainkan di urban. Dan kalau banyak kita di urban pula, banyak rumah strata. Kita nak tahu, okey, peranan strata tu mungkin orang bawah tak bercakap dengan orang atas dan sebagainya. Dan bagaimana mesej nak kita laksanakan supaya mereka tahu bagaimana nak melaksanakan peranan masing-masing tadi. Di luar bandarnya lain pula. Tok Imam kalau bercakap siapa melawan, siaplah. Kan? Tak rasalah. Jadi di situ macam mana kita nak memberi peranan kepada Tok Imam. Yang penting di sini kita nak beritahu bahawa community based surveillance, community policing, empowerment itu berjalan tanpa kita supervise. Kita cuma didik, kita cuma guide, kita cuma bagi tahu okey, ini adalah cara-caranya yang sesuai. Tolonglah laksanakan, sebab kita hendak kalau boleh penguatkuasaan yang sedia ada kita tarik ke belakang sikit, dia akan fokus kepada perkara-perkara yang lain. Di sinilah pentingnya
peranan komuniti, cikgu-cikgu tadi, SUK, DO yang kita cakap tadi, penghulu ada cakap cosplaynya kemas ni dan sebagainya. Sudah ada strukturnya di bawah tu. Bagaimana mereka sama-sama dapat mempengaruhi rakan-rakan penduduk sama ada di setting bandarnya atau di setting luar bandarnya untuk melaksanakan sistem tegur-menegur tadi supaya COVID-19 tadi dapat kita bendung secara dalam masyarakat tanpa perlu pengawasan yang ketat daripada pihak berkuasa. Tuan Syed, saya rasa bertanya sikit. Kita akan tangani jawapan daripada Datuk Zainal tu bicara naratif memberikan suluhan kepada persoalan bagaimana kita boleh perkasa masyarakat agar ia menjadi mata telinga dan juga pembina budaya baru, norma baru di dalam usaha kita menangani COVID-19. Ketua Pengarah Nakman tadi bercakap tentang banyak disebut tadi tentang komuniti PBT juga komuniti Starata. Agaknya sebab itulah kita KSU KPKT dia nak mencelah. Saya menahan tadi, saya bagi ruang kepada Datuk Zainal. Saya nak sentuh dari segi segmen strata ni. Dia ada dua. Satu segmen strata yang satu lagi segmen strata juga tapi PPR. Saya dah sebut yang strata ni. Strata ni dia ada badan dia yang menguruskan, mereka sendiri yang menguruskan melalui JMB atau MC, Joint Management Body atau Management Corporation. So this body ditubuhkan melalui undang-undang tetapi ditubuhkan oleh komuniti itu sendiri. So mereka boleh membuat peraturan undang-undang untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan komuniti ini. Dan setakat ini saya lihat berdasarkan pengalaman saya di KPKT ini, JMB ini mereka perlu buat kerja dengan betul. Kerana kalau tidak betul, komuniti sendiri itu yang akan mengkritik mereka. Dan saya rasa itu satu instrumen yang kuat untuk mereka memperkasakan budaya ini dan mengawal dari segi merebaknya tadi. Di PPR pula, di PPR kita menggunakan the local leaders yang kita telah pimpin mereka even sebelum ini pun memang ada kita program pemufakatan kemasyarakatan, program komuniti yang dianjur oleh KPKT dan juga PBT di bawah dasar komuniti negara. Mereka inilah yang kita telah gerakkan untuk menjadi pemimpin dan memastikan supaya komuniti ini bagaimana mereka untuk memperkasakan komuniti ini. Ada satu segmen yang kita belum sentuh ni ialah komuniti di perbandaran at large, yang landed, kawasan perumahan. Di sini yang kita perlu perkasakan, kalaulah kita belum perkasakan, kita perlu menggunakan organisasi seperti persatuan penduduk, rukunan tetangga. Yang ini kita perlu perkasakan supaya mereka kerana mereka ini jugalah di kalangan dilantik, dipilih di kalangan komuniti dan ramai juga yang bekerja secara sukarela. So mereka ini yang kita perlu perkasakan pada masa ini, dalam tempoh yang akan datang ini, supaya mereka boleh menguatkuasakan semua SOP ini di dalam komuniti mereka. So kita dah ada, kalau kita lihat di semua masjid surau, peraturan ini memang telah pun dipatuhi. Now kita perlu menjadikan budaya ini dikuatkuasakan, diamalkan di seluruh komuniti di kawasan komuniti. Saya nampak apabila kita bercakap dengan KPKT, kita bercakap soal masyarakat strata naik ke atas. Tapi bila kita pergi kepada KPLB, kita makin dia horizontal. Dia keluar bandar, orang aslinya, kemasnya. Tidak begitu, Dr. Jai? Saya tidak menafikan apa yang dibicarakan itu. Tapi dalam konteks di luar bandar ni kita harus melihat the elemen reruang itu ataupun the special. Kerana special ini dalam menentukan macam mana sama ada dia vertical ataupun sama ada dia very horizontal. Dan apa je lah di kampung ini dalam aspek pemekasaan ini, komuniti ini, kita harus melihat dari segi norma baru itu. Dan norma baru ini satu bentuk budaya. Dan pembudayaan ini bukan satu benda yang boleh dibuat dengan cepat. Dia mengambil masa. Pemahaman tentang budaya ini amat jelas. Contohnya kalau di kampung, untuk tidak bersalam ini adalah satu yang amat sukar. Janggal rasa tak bersalam. Janggal sangat. Dan menjadi satu, orang kata apa, macam, yalah,
penentangan. Jadi benda-benda sebegini contohnya bukan satu benda yang mudah. Ini yang KPLB harus memberi penekanan yang kuat dan memastikan bahawa institusi di peringkat bawah ini memahami supaya benda ini dapat disalurkan dengan lebih lanjut. Kita ambil contohnya di JPKKOA ataupun Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung orang asli. Selain daripada JPKK yang di peringkat Kampung Melayu, tapi dia orang asli pun ada, untuk memastikan mereka ini memahami dan dapat menyalurkan maklumat-maklumat ini kepada masyarakat orang asli itu bukan satu benda yang mudah. Dan ini memang memerlukan orang kata komitmen yang begitu jitu sekali. Di sinilah peranan yang dimain oleh agensi contohnya macam JAKWA, KEMAS dan semua agensi-agensi yang ada di bawah kementerian dan juga agensi-agensi yang lain sama-sama untuk memastikan bahawa proses pembelajaran, pembudayaan ini, pemahaman secara lebih perinci dapat dibuat. Kerana kita harus faham, Tuan Syed, kerana dalam kadang-kadang di kampung ni, satu rumah tu kadang-kadang ada 2-3 kelamin di situ. 2-3 keluarga duduk dalam satu rumah. Jadi proses social distancing bukan mudah. Bukan mudah. Kadang-kadang satu toilet kongsi sampai 10-20 orang. Ini bukan satu benda yang mudah. Tidak sebagaimana di bandar kadang-kadang ada nampak dia punya demarcation. Di kampung, wah ini memang sukar. Inilah saya kira cabaran-cabaran besar yang terpaksa diharungi oleh kementerian dalam konteks ini. Namun begitu kita percaya benda ini telah pun kita mulai daripada awal tahun lalu lagi dah kita dah buat dengan bersungguh-sungguh melalui program-program yang telah pun kita laksanakan dan kita menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di kampung itu sendiri contohnya. Jadi kita percaya dengan adanya kebersamaan ini dalam kita mengarungi permasalahan ini dapat kita buat. Dan kita dapati bahawa di masyarakat kampung telah mula menjedari. Telah nampak ada kesan yang jelas. Mereka pun dah buat pemeriksaan sendiri. Orang bandar sekarang bila tak ada PKP berlari keluar bandar, pergi duduk di kampung contohnya, nak menghirup udara lebih bersih, nak duduk di di chalet-chalet yang ada di luar bandar itu. Jadi nampaknya mereka telah pun mengadakan pemeriksaan sendiri dan memastikan orang yang datang ke kampung mereka ini orang yang sihat, orang yang tidak ada gejala dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa pembudayaan itulah mula berlaku insya-Allah. Dan kita mengharapkan kalau benda ini diteruskan lagi, saya pasti bahawa akan lebih banyak lagi usaha-usaha ini dapat dibuat dan elemen apa yang kita katakan sebagai norma baru ini bukan satu benda yang tidak boleh kita lakukan dan saya pasti ini boleh kita laksanakan secara lebih menyeluruh lagi. Saya pun agak teruja dalam kita punya perbincangan sebelum-sebelum ini. Contohnya untuk kita sekarang ni, untuk masuk satu kawasan, dia dah buat dia orang punya surveillance sendiri, halangan sendiri. Tak boleh masuk. Saya dimaklumkan baru-baru ni bahawa beberapa komuniti rumah panjang contohnya tidak membenarkan pelawat daripada luar untuk datang. Sebab mereka tahu tak tahu siapa yang akan datang. Melainkan dia kata saya dah buat swab test dan sekalinya saya okey negatif, dan baru dia orang boleh datang. Tapi sukarlah. Contohnya dalam kita menghadapi banjir, sebut 5-6 kali pasal banjir tadi. Dua kali je. So bila NGO nak menyumbang kali ini, nak datang ke Pahang contohnya, ada syarat-syarat khusus diberikan. Kita kena faham bahawa tahun ini tahun yang amat sukar. Kita ada bencana dalam bencana. Kita ada banjir dalam COVID-19. Kita ada COVID-19 dalam banjir. Dua-dua tu boleh bertukar-tukar. Jadi kita tidak mahu nanti apabila mereka turun ke bawah nak membantu, mereka kena ataupun pembawa. Itu yang kita tidak mahu. Jadi itu yang kalaulah dapat sistem yang secantik ini, maksudnya komuniti sendiri dapat menguatkuasakan, memperkasakan apa yang telah kita ada, SOP ke, namakanlah apa pun dia. Benda kalau mereka dapat melaksanakan untuk kita lagi cantik. Jadi kuatkuasaan daripada pihak berkuasa, tak payahlah kita laksanakan. Kita tahu komuniti sekarang melaksanakannya dengan sistem yang sedia ada. Sama ada di bandar ke ataupun di luar bandar. Cuma sekarang persoalannya, apakah tools, apakah metodologi, apakah
latihan yang perlu kita laksanakan. Dalam hal ini, alhamdulillah kita bekerjasama dengan NGO, kita bekerjasama dengan beberapa influencer tadi, kita bekerjasama dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan komuniti untuk membangunkan satu modul latihan yang bukan latihan lah, modul yang macam mana mereka boleh gunakan template ini untuk mereka laksanakan perkara-perkara tadi. Memang bukan mudah untuk melaksanakannya sebab macam tadilah. Kalau tak salam, tak bertegur lah 3-4 bulan lepas ni. Dia rasa dosa tak salam. Kita kena bagi why. Kenapa? Untuk period, untuk masa sekarang ni sebab COVID-19. InsyaAllah kalau berakhirlah malapetaka ini, kita akan kembali kepada asal. Tetapi untuk kembali kepada asal, kita kena bekerjasama. Kita jaga kita kali ni. Dah tak ada orang lain dah. Kita jaga kita. Ya, menariknya kerana tadi bila kita bercakap soal pembudayaan baru ni, kedua-dua KSU mengatakan bahawa sistem nilainya itu sudah ada, tapi pelaksanaan, saya menangkap apa yang Datuk Zainal nyatakan tadi bahawa PPR ada kaedahnya, strata ada kaedahnya, tetapi ada kalangan masyarakat yang perumahan ini yang mungkin perlu ditangani kalau belum ada. Isunya sama ada atau belum ada. Dan way forward ini adalah untuk membina kaedah-kaedah supaya mereka kendiri di dalam memperkenalkan perimeter ataupun apa juga. Bagaimana pengalaman itu boleh dilaksanakan dalam realiti cabaran semasa ini dalam konteks KPKT? Ya, apabila 3 powerhouse ni dibawakan dalam satu bual bicara, saya rasakan seperti tak cukup tanah nak berlari. Kita ada tinggal beberapa minit yang berbaki ni. Kita ada KPLB, KPKT dan juga kita ada NADMA. Tiga-tiganya punya ruang ataupun wewenangan, autoriti untuk bercakap tentang bab pemerkasaan komuniti ni. Saya gantung soalan kepada Datuk Zainal, KSU, KPKT. Tadi bila bercakap di ruang sebelumnya soal kita ada mekanisme, ada sistemnya di bawah komuniti strata, komuniti PPR, tetapi masyarakat yang perbandaran ini mungkin tidak dapat dipastikan sudah ada perimeter, sudah ada kaedahnya yang tersendiri. Jadi way forwardnya dengan realiti yang sebegitu, apa yang boleh kita janjikan atau sarankan? Kalau just sebelum saya nak jawab soalan itu, saya nak sentuh satu lagi elemen yang penting dalam pemerkasaan komuniti ini, ialah to ensure community resilient, terutamanya di bandar. Community resilient ini ialah untuk bagaimana memastikan bahawa keadaan mental, social well-being di society itu kekal dalam keadaan kita mengamalkan PKP dan norma ini. So, ini program-program ini kita masih lagi menggunakan influencer melalui NGO, melalui ketua-ketua komuniti untuk menggerakkan supaya pastikan walaupun dalam keadaan PKP, masyarakat di situ masih ada ruang berinteraksi. Itu yang contohnya kita mengadakan program latihan, program tuition untuk anak-anak, sampai program kebun komuniti yang kita gerakkan dengan sokongan Kementerian Pertanian. Ini satu perkara yang juga penting di mana-mana komuniti, khususnya komuniti strata. Yang ini memang kita sedang laksanakan dan kita akan teruskan. Nak jawab soalan komuniti lain, perumahan di bandar, perumahan semua ni. Saya perhatikan instrumen yang paling berkesan selain daripada kita menggunakan community leaders, menggunakan jawatan penduduk, menggunakan rukun tetangga, instrumen yang paling berkesan di bandar, sekurang-kurangnya di bandar, ialah menggunakan social media, social group, community FB. Kalau kita perhatikan sebarang teguran, kalau di kampung dia tegur darat kan. Kalau tapi di bandar ni WhatsApp group, FB group komuniti itu, yang itu yang paling berkesan untuk menegur. So yang ini memang kita galakkan dan kita memang ini digerakkan oleh komuniti itu sendiri. Dan kami berpandangan selain daripada kita menggerakkan melalui rukun tetangga, melalui kumpulan organisasi yang mengawal kawasan komuniti itu sendiri, ialah masyarakat sendiri boleh menegur sama sendiri melalui social media. Social surveillance tu sudah berpindah ke lantai maya. Kalau dulu pergi datang tegur, sekarang ni dia help dekat situ je, ketua kampung semua sama juga. Dr. Jailani, bila bercakap tentang ini, pesanan daripada Perdana Menteri pada 11 Januari itu adalah all of society approach. Itu saya kira messaging yang sangat penting. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus datangkan contoh, sebab tadi ada beberapa contoh. Dan ini yang saya kira harus kita galakkan untuk, kerana masih lagi ia bersifat konsep.
bottom up ini. Ya, orang ingin melihat bagaimana ia dilaksanakan di dalam setting mereka. Tadi strata, PPR, kampung, ini harus dikongsikan yang lebih banyak, Datuk. Okey, that's why itu bila kita bicarakan tentang social capital tadi, kita harus lihat social bridging, social network, social linkages. Jadi untuk mengadakan benda-benda begini, the way forward dia adalah kita kena facilitate. Kita kena cari jalan ataupun pemudah cara untuk melaksanakannya. Sehubungan itu, kita tidak boleh tidak mengatakan bahawa dengan menggunakan jentera yang ada pada kementerian lah. Ya. Dalam konteks kita di Kementerian Luar Bandar ni, sebagaimana saranan yang berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang saranan yang berhormat Menteri sendiri, kita harus menggunakan jentera yang ada. Alhamdulillah kita ada 10 jentera di peringkat kementerian ini, iaitu kita ada MARA, kita ada Felkra, kita ada Risda, kita ada Jakwa, kita ada Kemas, kita ada lembaga kementerian wilayah seperti Kesedar, Ketengah, Kedah, Perda dan juga Kejora, dan juga begitu juga agensi-agensi yang affiliate kita ada di Sabah Sarawak. Jadi kita menggunakan jentera ini to do the facilitation ini. Jadi dalam usaha memudah cara ini, macam-macam program yang kita buat. Jadi kita mudahkan supaya masyarakat luar bandar itu boleh gunakan landasan yang ada, gunakan platform-platform yang telah pun disediakan oleh jentera-jentera ini, agar mereka terus perkasa. Sebab kita harus tengok dalam konteks kita mengekang COVID ni, kita kena tengok juga tentang dia punya kehidupan mereka ni. Sebab mereka pun perlu kehidupan, perlu makanan, perlu pendapatan dan sebagainya. Jadi kita memang tak lepas lari daripada melihat mereka ini terjejas dengan COVID ini. Kerana pasti dalam unsur perniagaan mereka, aktiviti mereka terjejas. Jadi sehubungan itu kita harus menggunakan platform-platform ini untuk bantu mereka. Antaranya, kerana Tuan Syed dah sebut tadi, kita ada Desa Mall online. Desa Mall online ini yang kita telah pun pack bersama dengan Lazada, dengan Shopee, eBay, untuk membolehkan usahawan-usahawan yang ada di luar bandar ini menjual hasil-hasil mereka. Dan ini dapat menjamin sedikit pendapatan kepada mereka lah, mengurangkan beban mereka. Begitu juga aspek-aspek dalam kita memperkasakan mereka dari segi aspek latihan. Contohnya, kita memberi latihan secara online hari ini. Dan Alhamdulillah, hari ini Tok Batim pun dah pandai menggunakan social media. Jadi kalau dulu barangkali, tapi sekarang Alhamdulillah saya tengok mereka ada internet mereka ada kemudahan perkhidmatan komunikasi yang baik, insya-Allah di kampung. Hari ini dah kemudahan itu sikit sebanyak. Dan kita menggunakan pusat komuniti desa kita yang ada di seluruh negara hari ini 191 untuk diguna pakai bagi tujuan-tujuan mengembangkan perniagaan dan sebagainya. Begitu juga di peringkat anak-anak, contohnya walaupun tadika kita ada seluruh negara lebih 11,000 di bawah Kemas ini, kita melatih anak-anak tadika ni supaya bagaimana untuk berdepan dengan penularan COVID ini. Supaya kita percaya kadang-kala cucu ni mengajar atuk dengan poh lagi baik lagi berkesan daripada kita mengajar. Jadi kalau menggunakan anak-anak ni, cucu-cucu ni mengajar, jadi kadang-kala lebih kesan dan lebih baik. Jadi saya percaya dalam konteks ini kita tidak boleh ada mana-mana satu dimensi pun kita terlepas pandang, maknanya, ataupun kita terlupa. Kita harus memastikan bahawa semua perspektif ini dapat kita rangkumi, dapat kita sama-sama bantu mereka, dan mudah-mudahan pemekasan ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Datuk, pesanan cucu yang digambarkan lebih berkesan itu adalah soal mencari mekanisme messaging yang lebih tepat, yang lebih masyuk, kata orang sekarang lah. Tetapi kita juga memahami psikologi masyarakat kita yang sangat mempunyai jaringan ini. Meluap-luap nak balik ini. Malah Datuk Dr. Amin orang yang mengatakan MCO sampai satu Semenanjung ni sebab balik exodus tu lah, balik kampung tu. Jadi Antaranya lah. Ini tak boleh cakap ni, ramai orang marah ni. Tak buka pintu saya. Benar. Cuma kalaulah kita tahu risikonya, kita faham risikonya, mungkin perkara ini dapat kita kurangkan. Untuk 100% tidak berlaku adalah mustahil sekarang. Kan? Sebab COVID-19 ni, dia punya penularan tu tidak boleh dijangka. Jadi moving forward, tadi kedua KSU tadi bercerita pasal hardware tadi. So let's talk about the software. Maksudnya perkara lain yang boleh kita lihat dalam hal ini untuk membantu kita mempercepatkan lagi pemahaman mengenai apa yang hendak dikawal, bagaimana hendak dikawal, di mana yang hendak dikawalnya tadi adalah pemimpin-pemimpin.
mungkin selepas ini apa yang kita boleh laksanakan bersama-sama ialah kita nak educate, nak memaklumkan semua pemimpin-pemimpin bahawa mereka mempunyai peranan. Bila bottom up tadi, let's kita begin. Mari kita bermula dengan semua pemimpin-pemimpin. Pemimpin kemasnya, kospeknya, MPP-nya, politiknya, ataupun rukun tetangganya. Semua ada peranan. Rukun tetangga di kampung ada, di bandar ada. Sistem tu dah ada. So untuk menggerakkan mereka, kita akan buat satu template dan kita akan laksanakan bersama-sama dengan mereka bagaimanakah cara terbaik untuk menegur, untuk memaklumkan bahaya dan untuk memastikan bahawa untuk setahun ini mari kita bentas COVID-19. Sebab konsep yang agak relevan sekarang ialah kita jaga kita. Maksudnya pemimpin kampung itu akan menjaga anak buah dia. Memastikan bahawa tidak ada anak buah mereka yang orang kata ketegak sikit ni, degil sikit ni. Sama-sama memainkan peranan. So kita bagi empower untuk pemimpin. Kalau tak pemimpin tu kena rotan tadi. Kita lah datang rotan. Betul. Kali ni peranan mereka perlu diberi lebih tanggungjawab. InsyaAllah itu perkara yang hendak kita laksanakan moving forward. Tools ni nak dapat di mana? Kita sudah memperkasa, tapi mereka perlu maklumat ni semua, aset-aset konten ini. Di kementerian saya kira ada pautannya, NADMA, MKN mungkin, Datuk? NADMA akan sedang bekerjasama dengan NGO lah untuk mencari jalan terbaik untuk bangunkan tools tadi. Macam saya cakap tadi, mungkin setting di luar bandarnya berbeza, mungkin di kawasan bandarnya berbeza. So tools tu sudah ada, kita bangun, sudah kita adakan, insyaAllah dalam sebulan dua ni. Tapi because of PKP ni kita kena slow down sedikit. Dan kita akan membuat beberapa case study dahulu melihat keberkesanannya. Keberkesanannya. Tetapi insyaAllah kita akan kongsikan tools tu tadi. Kita akan kongsi tata cara nak melaksanakan. Sebab kita kalau boleh lepas ni pemimpin di bawah lebih bertanggungjawab. Pesanan KPKT 30 saat kepada audien kita dalam pemerkasaan komuniti. Di KPKT kita ada instrumen yang bersedia untuk menyambut segala tools yang ada ni. Kita ada di pemimpin-pemimpin komuniti di kawasan penduduk, dan kita ada PBT yang dia ada di seluruh negara, 150 negara, dan dia ada ahli majlis dia. Dan ahli-ahli majlis ini yang pemimpin di peringkat akar umbi yang akan menggerakkan semua perkara, semua usaha-usaha ini supaya akhirnya sebenarnya kita di sini, semua masyarakat diri sendiri itu yang perlu faham dan perlu menghayati apakah yang perlu dilakukan untuk kita mengekang wabak ini. Pesanan KPLB kepada jenteranya. Dan saya menyerulah kepada semualah, kepada pegawai kita dan juga kepada seluruh masyarakat di luar bandar ini untuk terus berkomunikasi dan juga sentiasa peka dengan apa jua bentuk kemudahan dan juga perkara-perkara to facilitate permasalahan yang ada di luar bandar ini. Jadi saya kira pegawai-pegawai kita berada di setiap di daerah, di negeri, di mana-mana untuk mereka boleh bertemu muka. Dan begitu juga kita ada di atas talian, kita boleh berhubung melalui social media. Dan kita juga ada kita ada buat hari bertemu pelanggan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Jadi channel itu saya kira ada. Cumanya pihak masyarakat di luar bandar ini harus cari channel ini dan yang paling dekat dengan mereka, kalau ketua kampung untuk 4 lah. Saya kira itu yang paling hampir dengan mereka. Dan kalau tidak, mereka boleh pergi lebih jauh lagi. Maknanya dalam banyak platform yang saya mentionkan. Saya ingin dari media saya ingin melihat bagaimana itu divisualisasikan. Kalau ada insiden yang itu, saya mohon kementerian berkongsi dengan kami untuk kita tunjuk ini caranya nak buat social surveillance, ini caranya di PPR. Jadi sekaligus kita mengangkat unsung heroes ini. Itu permintaan daripada saya. Sekaligus saya ucap terima kasih Ketua Pengarah NADMA KSU berdua atas kesempatan bersama ini, dan pastinya akan ada lagi kementerian yang akan kami bawa, insya-Allah. Kita jumpa nanti dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Kita jaga kita.